السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita masih lagi dalam kitab as-salah, bab syurutis salah, daripada kitab hadis Bulughul Maram. Syarah dia, kitab syarah Tadhih al-Ahkam, syarah kitab Bulughul Maram. Hadis nombor 171. Masih lagi dalam bab syarat-syarat sah salat. وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها رواه مسلم. Hadis pendek Hadis Abu Marthad Al-Ghanawi radhiyallahu anhu, dia kata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu solat menghadap ke arah kuburan. Jangan solat ke arah kubur. Kita di sini, kubur di depan kita. Wala tajlisu 'alaiha. Jangan duduk atas kubur. Ini banyak orang buatlah. Kan? Kenapa? Kerana kejahilan mungkin. Kan? Kalau dia tak jahil, takkan dia nak buat kot. Mana dia tak tahulah tu. Dia duduk bertenggek atas kubur. Ini dilarang oleh Nabi SAW, dan perbuatan itu adalah perbuatan yang haram lah, berdosa bagi pelakunya. Kita pergi kubur nak dapat pahala, pergi ngiringi jenazah ke kuburan dapat 2 qirat, solat ke atas jenazah dapat 1 qirat, mengiringi jenazah ke kuburan sehingga dia dikebumikan dapat lagi 1 qirat. 1 qirat sama besar dengan bukit Uhud pahala dia. Jadi pergi nak buat pahala, dia jadi dosa. Dosa pasal apa? Pasal duduk atas kubur. Okay, bertenggek di atas kubur. Sedap duduk atas kubur ni kan. Itu. Baik, larangan tu adalah larangan litahrim lah, bukan larangan litanzih. Larangan litahrim maknanya buat tu berdosa lah. Berdasarkan hadis yang lain yang menyokongnya, yang akan disebut selepas ni lah. Baik, jadi hadis pendek ya, dalam riwayat hadis dalam Muslim, kan, iaitu Nabi SAW melarang kita solat ke arah kuburan. Maksud solat ni solat yang ada rukuk sujud lah. Kalau solat jenazah tu tak termasuk, sebab solat jenazah kita boleh solat di kuburan. Yang contohnya orang ni dia pergi haji 40 hari ke, bulan ke, kawan dia mati 40 hari dah, atau siapa-siapa pun mati 40 hari dah. Jadi bila dia balik daripada Mekah tadi kan, buat haji, maknanya dia terus ke kuburan dan solat di kuburan tadi, kan? Ataupun dia bekerja di mana-mana, di Singapura ke, tak boleh balik, PKP 2 tahun tak boleh balik, 3 tahun tak boleh balik, ada family dia yang meninggal dah 3 tahun dah, kan? Dia sampai di Malaysia, dia pergi kubur, dia solat jenazah di kubur tadi walaupun dah 3 tahun dah. Maknanya kalau dia untuk orang yang belum solat lah. Kalau kita dah solat, taklah kita nak pergi solat, taklah disyariatkan kita pergi solat tiap hari, kan? Hari ni esok solat jenazah, lusa solat jenazah, tak bukan begitu. Kita belum pernah solatkan ke atas jenazah tadi, boleh solat di kuburan, solat jenazah lah, kerana dia bukan ada rukuk dan sujud. Itu, dan maknanya, dan itu juga merupakan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada satu wanita yang cuci masjid tu kan, wanita kulit hitam tu cuci masjid. Jadi satu hari Nabi tak nampak dia, Nabi beritahu kat Nabi SAW, dah dia meninggal tu, dia berkebumikan di waktu malam. Nabi tak tahu, besok Nabi cari, dia beritahu dah meninggal lah. Maka Nabi SAW pesanlah kepada sahabat, kalau ada yang siapa yang meninggal, bagi tahu lah, supaya Nabi SAW disolat ke atas jenazah dia dan doakan untuk dia. Dan Nabi SAW pergilah solat jenazah di kuburan wanita tersebut.
Itu dia. Jadi larangan ini menunjukkan bahawa solat tu tak sah lah. Solat tu tidak sah kalau solat ke arah kubur tadi. Contohnya dalam masjid. Dalam masjid tu ada kubur depan tu. Di mimbar ada kubur. Kita menghadap ke arah tu, maknanya kubur di dalam masjid tadi, kita bersolat. Menghadap ke arah tadi, ke arah kubur-kubur di hadapan, maka solat kita tidak sah lah. Tak sah. Okay. Baik. Apakah dia adalah hikmah larangan solat di kuburan tadi? Hikmah larangan tu adalah takut ataupun dibimbangi bahawa kuburan itu akan diagungkan atau akan dimuliakan. Ada orang yang akan mengagung dan memuliakan kuburan tadi, kan, yang akhirnya akan membawa kepada peribadatan kepada kubur itu ataupun orang dalam kubur itu. Kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, dia kata daripada sebesar-besar tipu daya syaitan yang dia buat tipuan dengannya, tipu daya syaitan itu yang besar, dia kata aktsaru ma wahahu qadiman wa hadithan, iaitu maknanya yang paling banyak sekali dia mengajak ataupun mengilhamkan kepada pengikut-pengikutnya adalah tentang fitnah kubur lah. Maksud dia hasutan dia ataupun ajakkan dia kepada mengagungkan kuburan ataupun memuliakan kuburan sampai kepada akhirnya kepada beribadah ataupun sujud kepada kuburan tadilah. Yang mana penyakit yang berbahaya ini telah bermula sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam. Kaum Nabi Nuh, mereka telah maknanya membesarkan, mengagungkan orang mati tadi, kan? Mengagungkan, membesarkan orang mati sehingga akhirnya mereka menyembah orang mati tadi. Kata Imam Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala, hadis larangan solat di kubur itu adalah hadis yang mutawatir. Maksudnya hadis mutawatir ni apa dia? Hadis yang tak boleh nak disangkal lagi dah. Maksud ramai, banyak sangat periwayatan tentangnya daripada berbagai lapisan perawi tadi. Ya. Jadi jelas sangat maknanya gitu. Larangan solat di kubur adalah larangan yang mutawatir. Baik. Jadi di sini kita jelas kita faham bahawa solat tidak sah di masjid yang padanya ada kubur. Solat yang ada padanya kubur tidak sah. Walaupun ada satu kubur. Sama ada kubur itu di hadapan ataupun di belakang masjid. Selama mana ada dalam masjid, maka tidak sah solat kita. Tak sah. Kalau dah solat, kena solat balik, kena ulang balik. Di masjid yang ada padanya kuburan. Ini ada di sebelah Kedah, sebelah Jitra no, ada. Tengok sebelah Allah, ada kubur dalam masjid. Pergi cari tempat lain sembahyang pula. Tak tahu sebelah Kuala Lumpur ni, tak tahulah ada ke tak. Jadi sebahagian daripada masjid apa tak kalau masuk dalam masjid kalau macam yang apa ni kita punya makam pahlawan kita apa? Dalam masjid tau. Dalam masjid ke luar masjid? Di depan imam. Depan imam. Dia jauh sikit. Luar pagar, luar tembok. Dia dalam kawasan solat tu, tapi ada macam pejalan kaki dia untuk ke makam. Tapi makam tu dia jauh sikit, jauh daripada imam punya tempat. Tapi kalau dia cerita dia kalau dalam masjid, kalau benda tu bukan masjid, tak apalah. Kan? Kalau dia kata ni masjid ni, masjid. Boleh solat ni masjid. Kan? Mana ada soft ni? Tak boleh Maksudnya dalam masjid, dalam pagar. Dalam kawasan masjid. Ni dalam masjid, kawasan masjid. Di Kedah, di Terengganu tahu lah, di Kedah ada. Belah Jitra. Saya pernah sembahyang tu, tengok kubur lah. Pergi cari rumah dia, sembahyang balik di rumah orang. Dia macam masjid tengah, lilingnya dia nak kusuk di
kanan kubur. Dalam masjid, di luar pagar, ada pagar. Kiri kanan masjid lah. Ada tak pagar yang memisahkan di antara masjid dan kuburan? Dia cuma ada jalan. Macam masjid Sungai Bakar. Masjid, jalan. Lepas tu Kubur jalan ni kubur. tak boleh. Kalau ikut tak boleh. Kalau ikut hadis memang tak boleh. Kalau ada orang kata boleh, tak tahu dia nak kata, tahu dia kata boleh, kita mencari masjid lain. Tak, yang rumah pun tak boleh lah. Yang rumah. Kubur dalam rumah. Tak, macam di Melaka kan, di China tu. Ada rumah tu dalam kawasan kubur. Dia kira buka pintu pun ada kubur. Tak boleh tak boleh tak boleh. Kata ada. Kalau di Kedah, banyak kubur yang tutup. Yang saya tahu di Kedah jadi Tera. Saya pernah pergi situ. Dulu dia banyak bumi kat masjid lah. Ha? Kalau murah dekat Alam Merah. Alam Murah kan. Alam Murah dekat apa tak jauh lah dengan Itulah. Dia macam ni. Dia dah jadi macam ni, kita nak kata apa? Cumanya bila kita belajar, kita tahu kita lari jauh lah. Kita menjauhkan diri lah. Sebab apa, nanti kalau kita cerita ke orang akan macam-macam lah jawapannya, gini dan gitu kan. Tapi itulah, maknanya inilah dia ilmu. Bila Nabi kata macam tu kan. Jadi kita tak tahu lah kalau dia pun nak takwil macam mana lagi. Dia pun takwil kata kubur Nabi itu dalam masjid. Kan? Dia kata tu kubur dalam masjid. Jadi dia jawab bahawa kubur Nabi bukan dalam masjid. Kan? Kubur Nabi SAW dalam rumah dia. Dalam bilik dalam rumah Aisyah. Jadi pembesaran masjid itu berlaku di zaman, bukan zaman sahabat pun, bukan zaman Khulafa' Ar-Rasyidin. Jadi maknanya para ulama dah tegur, dah nasihat. Tapi maknanya pemerintah tetap berdegil juga. Nak buat macam mana? Bukan kata apa. Kan? Tapi nak contohnya asalnya kubur Nabi SAW itu bukan dalam masjid. Jadi dalam masjid yang sebesar tu kan dia jadi terkeliling dengan apa nama rumah Nabi SAW. Jadi rumah Nabi duduk tengah-tengah, keliling tu masjid. Sebab tu mereka juga apa nama berusaha untuk tidak menyebabkan orang tadi rukuk dan sujud ke arah kubur Nabi SAW. Maka mereka buat dinding tu bagi jadi serong macam tu sehingga orang tak boleh nak solat di situ. Kan? Tak boleh nak solat dekat mana sehingga menghadap ke arah kubur Nabi ataupun bilik Nabi SAW tadi. Jadi asalnya bilik Nabi, bilik Aisyah bukanlah masjid. Kan? Di luar masjid. Gitu. Jadi bila dah jadi macam tu keadaan tu, mana itu maknanya kata ulama dah jadi khusus kepada Nabi SAW, tidak pada orang lain, tidak pada para ulama, tidak pada para sahabat. Dah jadi macam tu, kan? Maknanya tak boleh dijadikan dalil bahawa kubur Nabi SAW dalam masjid, maka boleh kita kubur ulama ke siapa ke dalam masjid, tak boleh. Tapi kalau orang nak bertengkar juga, kita diam tu dah ya. Terus dia jawab apa? Diam. Tapi cari masjid lain, apa masalah dia? Kalau kita dah cerita, dia tak mau dengar, sudah. Kita nak tekak apa dengan dia? Kan? Buang masa dan buang ayat liuk. Jadi kita habis sayang masjid lain. Main di rumah tu, apa kan? Kita tahu masjid tu dah kubur, tak habis. Dan main Jumaat, masjid berlemak lagi. Kan? Tinggalkan masjid tu yang ada kuburan. Satu lagi dekat Penang, kat Sungai Bakar. Sungai Bakar, masjid baru. Penuh kubur saja keliling masjid. Macam saya kata tadi lah, lorong yang nak masuk pintu masjid kan. Lorong yang nak masuk pintu masjid. Lalu kubur. Saya tak semayang situ. Kalau saya semayang masjid satu lagi, masjid tu tak ada kubur. Dia Sungai Bakar ada 2 masjid. Penang. Gitu. Baik, masjid baru yang ada kubur, masjid lama dia tak ada kubur. Ini musibah, fitnah kan. Musibah. Tak tahulah mufti-mufti apa depa punya alasan hujah, tak tahulah. Cuma yang kita duk dengar hujah depa duk berhujah pasal apa? Kan depa kata, jadi mana kalau kubur dekat masjid, hari-hari orang duk azan, hari-hari orang duk baca Quran. Jadi maknanya malaikat tak ada nak seksa lah orang dalam kubur tu. Kan? Tak ada nak seksa, baru nak seksa azan. Kan? Jadi maknanya dia pasang Quran pula di corong masjid tu kan. Jadi maknanya orang dengar Quran Jadi maknanya orang dalam kubur tu dengar macam Quran je lah. Selesa. Itu hujah-hujah akal mereka kan, yang merosakkan agama tadi. Itu cerita dah.
Baik. Tengok. Larangan duduk di atas kuburan. Ada hadis yang melarangnya, dan duduk di atas kubur orang tu haram, berdosa. Kita dah mengaji jangan buat benda ni. Kalau kita buat, dosa lagi berat lah. Kalau orang tak tahu, dia duduk belajar tapi dia tak tahu, tak jumpa lagi, insya-Allah ada keuzuran. Ni kita dah belajar ni, kita pergi buat juga, kita tahu kata tak boleh tu. Ni berat lah. Nak jawab macam mana lepas Tuhan esok? Orang yang tak jumpa lagi, dia duduk mengaji tapi tak dengar lagi, dia ada alasan depan Tuhan. Ya Allah, aku tak sampai lagi tahun tu, mati. Ilmu tu tak dah sampai aku, mati aku. Ada alasan depan Tuhan. Ni kita tahu ni. Lepas tu kita Allah, kan, tak apalah, lebih kurang dulu buat juga, langgar juga. Ni apa kita nak jawab berhujah depan Tuhan esok? Tak ada jawapan lah. Gitu dia. Kemudian, kenapa larangan itu? Kerana penghinaan bagi ahli kubur, menghinakan dia. Telah sabit dalam Sahih Muslim, kan, riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, li an yajlisa ahadukum ala jamrah, bahawa seseorang kamu duduk atas bara api lalu terbakar bajunya, maka sampai ke kulit dia api tadi, lebih baik daripada dia duduk atas kubur. Daripada duduk atas kubur orang tu, baik pergi duduk atas bara api sampai terbakar kain seluar kita, baju ni, sampai melecur punggung kita ni, lagi baik daripada duduk atas kubur orang. Orang Nabi larang. Ni lah ramai buat ni, 4 lebay dia buat ni, kan. Tak tahulah. Kalau tengok ada orang mati, cuba pergi tengok, ikut dia pergi kubur, tengok apa dia buat. Pakat duduk relax, kan. Ustaz, atas kubur ni maksudnya kawasan kubur yang ada orang tu kan? Atas kubur ada orang tu lah. Kalau pasal dia macam di belah Kedah, kita tak ada waktu yang spok tu kan. Jadi kita, orang kata apa, dia ada ruang antara tu, dia Tu tak apa, celah-celah tu. Jangan duduk atas dia. Atas belendan tu lah. Atas orang tu. Jangan duduk atas dia. Tu yang tak boleh. Duduk celah-celah tu tak apalah, celah-celah tu kan. Tak apalah. Tapi duduk atas tu syok, pasal dia tinggi macam pipang kuda kan. Kan kubur dia tinggi sikit kan, jadi duduk atas tu syok kan. Kalau duduk bawah ni rasa macam tak selesa kan. Gitu. Tapi itu yang dilarang. Dia pun mau satu orang jabat agama, dia pun kena buat kerja juga, tulis buat signboard ke apa kan. Tak macam tu, tak kat kubur, tulis hadis ni. Makna hadis tak apa, dia jangan duduk. Tulis hadis ni, masa masuk kubur tu kan. Larangan pakai sandal masuk kawasan kubur, tulis hadis tu. Orang nak buat, tak mau buat sudah. Orangnya kita dah jalankan tugas kita, dapat pahala. Gitu. Tapi tak tahu lah dia pun buat ke tak. Kalau kita bagi cadangan, mungkin dia pun buat kot. Tapi dia pun macam mana, dia pun nak dengar kita ke tak ke. Itulah cerita dia. Baik. Jadi kalau duduk pun haram, maka menginjaknya lagi haram. Injak dengan kaki kita kan, lagi haram. Jadi apa nama? Kenapa? Padanya terdapat penghinaan dengan hak orang Islam. Okay? Kenapa? Kerana kubur untuk rumah dia. Okay? Dan haram kita menyakiti orang Islam ni, haram kita menyakiti dia masa dia hidup dan selepas dia mati. Tak boleh nak menyakiti dia. Gitu. Baik. Kemudian hadis yang seterusnya, maknanya hadis tadi nak cerita kenapa Al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala letak hadis ni dalam bab kitabus solat dan bab syarat-syarat solat ni. Pasal apa Imam Ibn Hajar letak di sini? Saya nak beritahu tak sah solat. Tak sah solat di kubur. Itu ya. Ni macam mana dia pun ada orang mati tu duduk 30 hari 40 hari berkemah, bawa dengan rice cooker apa semua kan, dengan kuali goreng ikan kering lah apalah aku. Nak baca Quran tak mau bagi malaikat mai.
Malaikat harus pukul ni kan. 40 hari, berapa 40 hari apa hari baca tu. Dia pergi lah. Malam ni kawan tu besok orang lain, siang orang lain pula gila. Bukan saja tu, dia ada fulus, dia ada package. Kan package dia bukan mau 4-5 ribu package yang nak package 30 juzuk, dia siap. Nak package yang berapa siap. Orang mati pun ada package juga. Ingat buat haji, buat umrah ada package kan. Orang mati pun ada package juga, siap. Dia bagi siap 4,000 dah, 5,000, 6,000. Tak ada duit tak boleh mati ke juga dah. Gitu. Allahul musta'an. Tapi tak apa lah, orang mati bukan dia tahu dah. Hampa tak tanam aku. Hampa tak boleh duduk. Jadi apa duduk kacau siapa? Duduk kacau dia beradik apa nama ni lah, waris-waris dia mati dia lah kan. Gitu. Dah daripada tu susah dah, tambah susah lagi. Kemudian hadis 172 an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa ahadukumul masjida falyanzur fa in ra'a fi na'alayhi adhan aw qadharan falyamsahhu wal yusalli fihima akhrajahu Abu Daud sahahu Ibnu Khuzaimah. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia kata Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang kamu datang ke masjid maka adalah dia lihat ke bawah tapak kasutnya. Ni cerita semayang pakai kasut ni. Tapi tempat kita ada kapek-kapek yang buat kerja begitu. Kan? Ni cerita mungkin kita pergi camping, pergi mana-mana kan. Pergi mana pakai dengan kasut boot ke apa ke macam kan? Masuk hutan ke apa ke? Pakai kasut, kan? Jadi nak semayang kan, kita dah ambil wuduk, batal wuduk, kita ambil wuduk semula sampai kaki kita sapu atas kasut boot kita ya. Atas boot itu tadi. Jadi maknanya solat. Lepas tu nak solat lagi, tengok tapak kasut dulu kok ada tai anjing ke apa ke kan. Jadi maknanya tengok kalau tapak kasut tu ada najis kan, tenyeh di tanah, kesat di tanah ni sampai hilang kan, maka solatlah padanya. Nabi SAW kata apabila seorang kamu datang ke masjid tempat solat, maka lihatlah. Di zaman Nabi SAW, masjid Nabi mana ada lantai simen, mana ada lantai tile, marble, mozaik, mana ada. Pasir, tanah ya. Kan masjid Nabi SAW pasir dan tanah. Bubung-bubung ni pelepah-pelepah kurma ya. Kan? Pelepah kurma masa dia hijau segar tu okey ya. Kan? Tak redup lah. Tapi bila dia dah kering kan? Besar jari macam tu kan? Lubang-lubang cahaya dia. Kalau hujan turun tu yang apa nama Nabi SAW sujud atas tanah atas selut tu kan. Macam tu. Jadi Nabi SAW para sahabat masuk masjid pakai kasut. Nabi kata apabila kamu datang ke masjid dalam keadaan berkasut, maka tengoklah tapak kasut. Kalau dia melihat fa in ra'a fi na'alaihi adhan, kalau dia melihat di tapak kasutnya tu ada kotoran najis atau qadhiran, maka dia sapu saja dia kesat, dia gesek ke tanah tadi. Dia tenyeh tapak kasut dia ke tanah. Sampai hilang najis tadi, maka solatlah dia dengan kasut tersebut. Hadis riwayat Abu Daud. Ini sunnah Nabi SAW. Tapi kita janganlah macam tu kan, masuk masjid nak beramal sunnah, buat sunnah, masuk kasut duduk dalam masjid kan, dalam surau marah Pak Syed, aku dah vacuum dah. Tengoklah gitu. Ni cerita kalau kita masuk kebun, masuk kebun getah, kebun sawit kan. Jadi gitu. Maknanya nak solat, masuk waktu solat. Nah, dia dah ambil wuduk, tak payah nak tanggal boot tadi, nak pakai solat dengan kasut boot tadi. Solat lah. Sejadah tak bawa tak payah sejadah. Kan? Solat tak tanah saya bekas tapak kaki anjing babi ke kan. Ini macam tapak babi lalu kat sini, babi berak kat sini bah. Kita tengok zahir jelah. Zahir kita nampak, tak ada apa. Solat jelah atas tanah tadi. Gitu. Kan? Nak tunggu balik rumah pakai qada lah. Kan? Nak sampai rumah. Zuhur, asar baru sampai rumah, habis sembahyang, solat. Boleh solat pakai kasut. Boleh. Bahkan dia adalah sunnah jugalah. Sunnah Nabi SAW, sebab Nabi kata macam tu. Jadi pengajarannya apa? Harus solat pakai kasut lah. Kalau
kasut kita itu bersih. Tengoklah. Kan? Dan solat pakai kasut itu di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mana likulli maqamun, kan? Setiap perkataan tu pada tempat dia lah. Ni cerita macam kita pergi kebun ke, kan? Ataupun kontraktor semayang tepi jalan raya. Kan dia pada kerja malam kan? Kerja malam, isyak. Nak semayang isyak dah masuk. Semayang tepi tu. Dengan kasut-kasut dia tadi. Tak ada masalah apa. Semayang jemaah pula tu. Kan? Tepi highway. Kalau lah macam tu. Baik. Jadi dilaranglah masuk ke masjid dengan najis kan? Kalau ada najis di kasut tak boleh masuk masjid lah. Kena buang di luar dulu. Kan? Bersihkan di luar tadi. Jadi kalau nak solat dengan kasut juga wajib melihat ke tapak kasut. Kalau nak solat dengan kasut juga wajib melihat ke tapak kasut lah. Gitu supaya ada kepastian tidak ada najis. Baik. Hadis yang ke-173 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW idza wati'a ahadukumul adha bi khuffaihi fatuhuruhuma at-turabu akhrajahu Abu Dawud. Jadi hadis ni kata Syekh di sini hadis dhaif. Kata Syaukani rahimahullahu taala hadis ni dikuatkan oleh hadis yang lain lah. Jadi hadis maknanya dia terangkat daripada dhaif kepada hasan lighairihi. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya sabda Rasulullah apabila seorang kamu dia terpijak najis dengan khuf dia ataupun kasut dia lah, maka cara menyucikannya adalah tanah. Fatuhuruhuma at-turabu, menyucikannya adalah dengan tanah. Ini dengan digesek-gesek ke tanah sehingga hilanglah najis tadilah. Gitu. Maka dia boleh solat dengan kasut tadi. Baik, jelas bagaimana kita maklum kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, Nabi SAW tidak pernah menyuruh memerintahkan dengan perintah yang umum bahawa segala najis dihilangkan dengan air. Tak semestinya semua najis dihilangkan dengan air. Okay? Yang mana Nabi SAW juga pernah mengizinkan dalam hadis, Nabi izinkan supaya dihilangkan najis dengan benda-benda kesat. Kan? Istinja dengan batu, dengan kayu, kan? Dengan daun ke, dengan tisu ke. Kalau kita hari ni tisu lah boleh, kan? Dibenarkan. Kemudian wa an Muawiyah bin al-Hakam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi as-salata la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas. Innama huwa at-tasbih wa at-takbir wa qira'atul Quran, rawahu Muslim. Jadi mana ini juga syarat, menjadi syarat sah solat, jangan bercakap lah, sembang dalam solat. Kan? Dia ada sebab wurud hadis ni. Sebab wurud hadis maksudnya sahabat-sahabat di awal Islam dia duduk sembang dalam sembahyang. Allahu akbar, sembang tanya. Pasti apa lambat? Contohlah. Kan? Lepas ni nak pergi mana? Tengah sembahyang, sembang. Macam dia boleh sembang biasa, cuma duduk dalam saf ya. Jadi bila macam tu Nabi SAW ajarlah para sahabat kan. Nabi kata sesungguhnya solat ini tidak boleh padanya ada sesuatu daripada percakapan manusia. Cakap-cakap, bahasa kita cakap lah maksudnya kan. Yang adanya adalah tasbih kan. Dalam solat adalah tasbih lah. Subhanallah, subhanarabbil azim, subhanarabbil a'la, kan. Dan juga takbir, Allahu akbar dalam solat tadi kan. Dan ada padanya bacaan Al-Quran. Jadi tak boleh cakap-cakap sembang-sembang lah. Jadi sebab hadis ni bahawa seorang lelaki di kalangan sahabat dia bersin. Dia bersin dalam solat. Bila dia bersin, maka Muawiyah bin Al-Hakam pun kata ya rahamukallah.
Kan? Jadi kalau dia muhsin, orang sebelah kata yarhamkallah. Jadi maka orang lain kata, "Hui, dah boleh." Dia yang lain mengingkari perbuatan Muawiyah bin Al-Hakam. Dia pun mengingkari dia dalam solat. "Hui, mana boleh macam tu?" Cakap, larang. Macam ni lah kita tengok hari Jumaat. Hari Jumaat ada orang yang duk larang orang kan. Diam, tengok cakap tu imam khutbah. Dia pun sama juga. Dia larang orang jangan duk cakap. Dia pergi larang budak-budak sekolah jangan duk cakap kan imam tengah khutbah. Kan? Dia pun tak ada pahala Jumaat juga. Kan? Sama dengan budak-budak tu. Jadi dia tak reti. Dia kesian kat budak tak dapat pahala. Dia pun tak dapat pahala Jumaat juga. Cakap je. Semata-mata bercakap je. Semata-mata kata kat kawan dia, diam. Batal pahala Jumaat. Kata kawan dia, hui. Hui dia. Tengok budak sebelah tu kan, bising, hui. Batal pahala Jumaat dia pun, batal. Sama. Penat lah. Jadi, para sahabat yang lain yang sedang solat mengingkari perbuatan dia. Dan selepas solat Nabi SAW mengajarkannya. Nabi kata solat ni tak boleh padanya ada percakapan manusia, tak boleh. Yang ada hanya tasbih, takbir dan bacaan Al-Quran. Itulah maksudnya. Jadi bercakap dalam solat dia tengok orang walaupun doa untuk dia. Kan dia kata dia bersin je dia kata yarhamukallah kan. Maka batal solat. Solat batal. Kemudian sebab kita dalam solat kita sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala seperti disebut dalam hadis Muslim dan Al-Bukhari. Kemudian Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, ada yang seterusnya. وعن زيد بن الأرقم رضي الله عنه قال إنا كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدهما صاحبه بحاجته حتى نزل الحافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله القانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام متفق عليه ولفظ لمسلم. Daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, dia kata kami dulu bersembang-sembang dalam solat di zaman Rasulullah SAW. Nah, sebelum turun larangan lah, sebelum dilarang, dia pun dalam solat sembang. Kan? Seorang kami bercakap dengan orang sebelah dia, dengan sahabat dia, dengan hajat dia. Kan? Maksudnya minta tolong ke apa, tak kisahlah, sembang. Sehinggalah turun ayat 238 surah Al-Baqarah. Allah kata hafizu ala salawati was salatil wusta. Hendaklah kamu semua pelihara, jaga solat kamu dan solat al-wusta. Ada kata ulama solat wusta, salatul asri, solat asar. Dan qumu lillahi qanitin. Maknanya jadi berdirilah kamu, maksudnya solatlah kamu dalam keadaan kamu khusyuk. Jadi maknanya sebelum tu sahabat-sahabat duduk sembang dalam solat sehingga turun larangan. Bila sembang lepas tu dalam solat maka tak sahlah solat. Jadi ulama ijma' ulama bahawa batal solat apabila orang tu bercakap dengan sengajalah. Dia ulama khilaf tentang orang yang lupa dan orang jahil. Dia tak tahu, dia tak boleh. Mungkin dia baru masuk Islam ke apa-apa. Dia tak tahu benda tu tak boleh. Di sini ada khilaf mana di kalangan ulama lah. Kemudian
perbahasan dia di sini kata Syekhul Islam rahimahullah tentang batuk qahqahah ni kan. Qahqahah ni maksud dia sengaja bunyi batuk kan. Ni al-azhar anna salat tabtulu bil qahqahah lima fiha min al-istighfaf wa tala'ub. Jam dia main-main dalam solat ni. Ya. Bukan tak maksudnya bukan ada sangkut apa pun. Sengaja. Kan saja. Gitu. Main-main. Maka ni solat kalau main-main gitu solat dia tak sah lah. Tapi kalau menangis dalam solat kan, tersedu-sedu menangis dalam solat kan, maka la yubtilu solah, lah tak membatalkan solat, kerana dia tu bukan kalam, bukan perkataan, bukan percakapan. Faqad kana Ali radhiyallahu anhu yasta'zin 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Ali radhiyallahu anhu dia pernah minta izin nak masuk jumpa Rasulullah SAW sedang Nabi solat. Fayatanahnah. Nabi buat macam tu. Kan? Ya tanahnah ni macam betul lah. Kan? Kemudian hadis seterusnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasbihu lirrijal wa at-tasfiqu lin-nisa. Hadis muttafaqun alaih. Sepakat Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis ni. Nabi kata tasbih untuk orang lelaki-lelaki ni kalau imam maknanya tersilap, kan? Maknanya tersilap, maka kita kata subhanallah, kan? Apa nama, mengingatkan imam tadi dengan lafaz subhanallah. Kalau perempuan dia tasbih, tepuk kan, maksud tasbih tepuk tangan lah, tasbih kan, dia tepuk tangan dia nak beritahu kesalahan imam tadi. Jadi cara membetulkan imam dia, kalau kita orang lelaki-lelaki ni tasbih lah, subhanallah. Contohnya imam baca Fatihah tertinggal satu ayat ke, dia langkah ayat kita subhanallah, kan? Supaya apa, dia baca balik ayat yang dia terlupa tadi. Itu. Ini cara nak tegur imam. Tak boleh cakap lah imam, kan? Tak boleh lah begitu. Nak beritahu kat imam, ya, imam dah lupa, batal lah solat kita. Jadi maknanya cara nak mengingatkan imam adalah dengan tasbih subhanallah. Baik, kisah hadis ni pendek tapi dia ada kisah dia disebut. Ya, telah berlaku di antara Bani Amr bin Auf fitnatun, berlaku satu fitnah, musibah, ujian, kan? Maka Nabi SAW pun datang ke kampung mereka di Quba. Apabila berlaku mungkin pertelagahan kot, pertelingkahan di antara mereka, maka disampaikan kepada Nabi SAW, maka Nabi pun datang ke kampung mereka di Quba, okay? Untuk mengislahkan di antara mereka. Berlakulah pertelingkahan kot, Jadi waktu tu fakanatis solah, kemudian masuklah waktu solat. Faja'a Bilalun ila Abi Bakrin. Jadi Nabi SAW tak balik lagi, maka Bilal datang menemui Abu Bakar. Faqala lahu atusalli bin nas, boleh tak sembahyang jadi imam? Nabi tak balik, waktu dah masuk, kan? Faqala na'am, kata Abu Bakar ya. Fasalla Abu Bakrin, Abu Bakar pun solatlah jadi imam. Faja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wan nasu fi salati, maknanya sedang dalam solat tadi Nabi SAW balik. Fatakhallasa hatta waqafa fi as-saff al-awwal, ya. Maka Nabi SAW pun berjalan-jalan sehinggalah Nabi berdiri di saf yang pertama. Fasaffaqa an-nas, kan? Maknanya orang ramai sahabat bukan tepuk tangan, kan? Nak beritahu kepada Abu Bakar bahawa Nabi SAW dah balik, undurlah ke belakang, Nabi ke depan. Jadi faltafata Abu Bakrin, Abu Bakar pun paling ke belakang, kan? Iltifat ni berpaling, kan? Dia berpaling.
fara'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dia paling-paling nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasyara ilaihi an imkuth fi makanika. Nabi sallallahu isyaratkan kepada dia, teruskan duduk tempat kau. Okey. Farafa Abu Bakr yadaihi, Abu Bakar pun mengangkat kedua tangannya, wa hamidallah, dan dia memuji Allah. Alhamdulillah, dia kata. Abu Bakar kata alhamdulillah. Thumma ista'khara, kemudian dia berundur, hatta istawa fi saffi, dia berundur sehinggalah dia sampai ke dalam, masuk ke saf dia, saf belakang lah. Ya. Wa taqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla bin nas, dia undur ke belakang, apa nama, Rasulullah SAW berjalan ke depan. Okay. Falamma sarafa, apabila Nabi bagi salam dalam solat, qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mali arakum mali ra'aitukum akthartum at-tasfiq, man nabahu syai'un fi salatihi falyusabbih indama at-tasbih lirijal wa tasfiq lin-nisa. Nabi kata, kenapakah aku melihat kamu semua ni tepuk tangan, pakai ramai tepuk tangan kan, bunyi tepuk tangan ni. Jadi barang siapa yang ada sesuatu kesilapan dalam solatnya, maka dia bertasbih. Okay? Ada sesuatu yang berlaku dalam solatnya, imam dia apa, dia bertasbih lah, subhanallah. Okay? Untuk maknanya ingatkan imam, atau nak apa, ambil apa nama, nak bagi tahu kepada imam tadi sesuatu berlaku. Tasbih untuk orang lelaki, dan tepuk tadi adalah, tepuk tangan tu adalah untuk kaum wanita. Itu cerita dia. Kemudian hari jelas. Baik, cumanya di sana ada sebagian ulama katalah, macam Imam Syafi'i kata macam mana cara tepuk. Okey. Kata Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan apa nama pengikut bagi mereka berdua, dan jumhur ulama mengatakan bahawa perempuan tadi macam mana dia nak tepuk, kan? Dia tepuk apa nama, bi batn yad al-yumna ala dhahri yad al-yusra. Kata mereka tepuk macam ni lah, tapak tangan kanan di atas belakang tangan kiri, gitu. Ini kata Imam Syafi'i, Ahmad dan jumhur ulama lah. Baik, kalau Imam Malik pula dia kata sama ya, lelaki dengan wanita tasbih lah, subhanallah, dia kata, kan? Dan dia mengharamkan tepuk tadi bagi lelaki-lelaki dan wanita. Dia ambil dalil umum hadis Sahal bin Sa'ad bahawa Nabi SAW kata, man nabahu syai'un fi salatihi falyusabbih. Barang siapa yang berlaku sesuatu dalam solat dia, maka dia naklah bertasbih. Dia kata ni masuk lelaki dan perempuan, kan? Baik, jadi kalau apa nama, macam mana tentang hadis menepuk tangan bagi wanita itu, maka kata dia di atas jalan celaan lah, dia kata di sini. Tapi adalah jawapan yang dijawab tadi. Ala kulli hal, yang rajahnya insya-Allah bagi wanita itu adalah menepuk lah, tepuk tangan lah, kita tepuk macam mana kan. Tapi kalau ikut kata ulama tadi, tepuk macam ni lah, tapak tangan kanan di atas belakang tangan kiri. Kalau untuk orang lelaki adalah tasbih. Kemudian wa an Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir an abihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi sadrihi azirun ka azir al-mirjal min al-buka'i, akhrajahu al-khamsah illa Ibn Majah wa sahahu Ibn Hibban. Daripada Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir, daripada ayahnya, dia kata, aku lihat Abdullah bin Syikhir lah maksudnya, sahabat. Dia kata, aku lihat Rasulullah SAW solat dan di dadanya ada macam azir. Azir ni macam nafas orang yang apa nama, dia panggil apa, nafas orang menangis lah, kan? Bunyi orang menangis, kan? Bunyi orang macam, dia panggil apa, sesuatu yang menggelegak macam tu lah, agar orang menangis. Kenapa? Nabi SAW tu menangis dalam solat dia. Kenapa? Kerana khusyuk lah, khusyuk dalam solat sehingga menyebabkan Nabi SAW menangis dalam
solat. Jadi menangis tak dalam solat tak batal lah, walaupun macam tersedu kan. Macam ya, bunyi keluar suara tangisan tadi kan. Jadi maknanya tidak membatalkan solat. Kemudian kenapa? Kerana khusyuk dia dalam solat tadi. Nak cerita menangis dalam solat tak batal solat. Betul lah. وعن علي رضي الله عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرخلان فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي. Ya. Hadis ni maknanya ulama khilaf lah, ada yang kata hadis dhaif kan. Jadi An-Nawawi kata hadis dhaif kerana sanad dia tu lemah katanya. Tapi disahihkan oleh Ibn Sakkan dan Ibn Hibban. Daripada Ali radhiyallahu anhu, dia kata aku ni boleh masuk bertemu dengan Rasulullah SAW dua kali masuk. Maknanya apabila aku datang bertemu, mendatangi Rasulullah SAW dalam keadaan baginda sedang solat, baginda akan tanah ni macam ada kata di sini seperti seolah batuk lah, macam kasu'al dia panggil, raddada fi jawfihi sautan kasu'al, seperti gitu. Maknanya Nabi SAW nak beritahu kat dia bahawa Nabi sedang solat. Baik, hadis ni mana dia diperselisihkan tentang kesahihannya lah. Dan tentulah solat yang Nabi dirikan di rumah ni solat sunat lah, bukan solat fardu. Sebab Nabi tak solat fardu di rumah, Nabi solat fardu di masjid. Ini solat ni solat sunat. Hadis dalam Bukhari Muslim, Nabi kata apa? Ayuhan nas sallu fi buyutikum, hai sekalian manusia, solatlah kamu di rumah kamu. Ini solat sunat lah. Fa inna afdala salatil mar'i fi baitihi, sungguhnya solat yang paling afdal bagi seseorang adalah di rumahnya, kecuali solat fardu. Kemudian wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qultu li Bilal kaifa ra'aita an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim hina yusallimuna alaihi wa huwa yusalli qala yaqulu hakadha wa basata kaffahu, akhrajahu Abu Daud wa Tirmizi wa sahahahu. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia kata aku bertanya kepada Bilal. Kata Abdullah bin Umar, aku tanya Bilal, bagaimana engkau lihat Nabi SAW menjawab salam ketika Nabi solat? Kan ada orang masuk pergi, Assalamualaikum, dia tengah solat, nak jawab macam mana? Takkan Waalaikumsalam, takkan anggut. Jadi maknanya bagaimana Nabi buat? Kana yaqul hakadha, Nabi SAW buat begini. Wa basata kaffahu, Nabi hamparkan bentangkan tangannya, ataupun begitu. Sebagainya kata begitu. Okey, terlihat di sini. Cuba dia kata sini pengajaran hadis. Kisah hadis ni bahawa Nabi SAW keluar ke Quba untuk solat di Quba lah. Lalu datang penduduk Quba tadi daripada golongan Al-Ansar, mereka memberi salam kepada Nabi SAW. Maka mereka dapati Nabi SAW sedang solat dan mereka bagi salam. Nabi SAW menjawab salam mereka dengan basutan kaffahu yushiru biha ila raddi salam. Macam itulah. Ya? Jadi hadis ni menunjukkan isyarah fi salah la tubtiluha. Isyarat dalam solat tidak membatalkan solat. Kita bagi isyarat kan? Dalam solat tak batal solat. Walaupun isyarah itu difahami. Okay? Tak kisah dengan kepala atau dengan tangan ataupun dengan mata atau selainnya. Jadi hadis juga menjelaskan bahawa pergerakan yang sedikit kerana hajat tidak membatalkan solat. Sebagaimana perbuatan Nabi SAW tadi membentangkan tangannya. Kemudian hadis juga menjelaskan tentang harus solat harus memberi salam ke atas orang yang sedang solat. Ketika Nabi SAW selesai solat, Nabi tak kata apa pun kat sahabat, Nabi tak larang dia pun. Kalau benda tu tak boleh, Nabi dah bagi tahu. Kali
Kalau tengok orang solat jangan bagi salam. Nabi tak kata macam tu pun. Di mana boleh kita bagi salam, boleh bagi salam. Atau bagi salam pada orang yang sedang solat tadi. Boleh. Assalamualaikum. Dia pun gitu. Kalau dalam kitab Iqna' kan, dia kata dalam mazhab Syafi'i la yukrahu salam ala musallin, tidak dimakruhkan memberi salam ke atas orang yang solat. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak mengingkarinya. Itu. Itu nama Nabi wuduk. Lepas tu Nabi jawab salam. Selesai wuduk Nabi jawab salam. Ketika Nabi SAW sedang berwuduk, dia bagi salam masa Nabi sedang buang air qada hajat. Qada hajat. Lepas tu Nabi wuduk. Lepas wuduk barulah Nabi SAW jawab salam. Sebab Nabi menjawab salam ni kira maknanya kan daripada zikir juga kan. Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi Nabi tak suka buat betul dalam keadaan suci lah. Wallahu a'lam. Baik. Hadis juga menjelaskan tentang dianjurkan ziarah Masjid Quba lah dan solat di sana. Bagi mereka yang berada di Madinah, pergi ke Madinah kan. Masjid yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 108. La masjidun usisa ala taqwa min awli yawmin ahaqqu an taquma fihi. Kemudian hadis juga menjelaskan tentang kesungguhan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya hadis yang ke-180 wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, kita bantu sinilah. Tentang dukung baby ketika solat. Boleh tak boleh? Ni hadis kata boleh ni. Dukung baby. Kita tengok baby kalau kita terbiar lepaskan dia pergi kutip benda tu makan, benda ni makan. Kan? Jadi mana kita dukung dia dalam solat. Itu dia. Ni hadis ni. Hadis Nabi SAW mendukung Umamah binti Zainab. Kan? Bila Nabi sujud Nabi letak, bila Nabi bangun Nabi dukung balik sallallahu alaihi wasallam. Dalam Muslim hadis disebut bahawa Nabi sedang mengimami sahabat di masjid. Nabi solat Nabi dukung baby. Gitu. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.